Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kehidupan kepada kita. Tidaklah kehidupan itu kecuali menguji kita. Adakah kita baik amalannya di sisi Allah atau sebaliknya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita. Ini bermakna kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki diri kita. Kerana sesungguhnya dalam kehidupan kita terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi adabnya, dari segi akhlak kita dengan Allah dan seumpamanya. Maka kehidupan yang Allah bagi kepada kita setiap hari sebenarnya semakin dekat. Dan umur kita semakin hari semakin berkurangan. Bagaikan lampu pelita yang di dalam pelita itu adanya minyak. Maka menyalalah lampu pelita itu selagi mana ada minyak. Apabila minyak itu sudah kering, maka lampu pelita itu akan padam. Maka duduk dalam kegelapan. Begitulah kita satu hari nanti kita akan sampai masa bertemu dengan Allah. Ketika kita lahir, semua bergembira. Yang paling gembira adalah ibu dan ayah kita. Mereka ketawa, mereka gembira, mereka tersenyum, mereka rasa bahagia. Kemudian doktor merasa gembira kita selamat. Jururawat merasa bersyukur kita dilahirkan. Orang-orang kampung rasa gembira dengan kelahiran kita. Maka diadakan majlis cukur kepala, diadakan majlis akikah. Ibu kita didatangi tetamu dengan ucapan tahniah. Dan mereka semua gembira dengan kelahiran kita. Apabila kita lahir, semua gembira keliling kita. Ibu bapa kita gembira, semua gembira. Tetapi kita lahir dalam keadaan menangis. Kita lahir dalam keadaan menangis, sedangkan semua itu dalam keadaan gembira. Maka kita kena pastikan, biarlah kita datang kepada Allah, kita gembira, orang lain pula menangis. Kita gembira kerana kita telah menghabiskan segala masa kita, usia kita, kedudukan kita, segala-galanya kita habis untuk Allah. Kita menghabiskan masa kita untuk ilmu. Kita menghabiskan masa kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghabiskan masa kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Apabila kita menghabiskan masa kita dengan memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain, maka bila kita nak bertemu dengan Allah, kita akan gembira. Orang keliling pula akan bersedih dengan kita. Mereka bersedih kerana mengingatkan kebaikan yang kita lakukan. Mereka bersedih kerana tak puas lagi bersama dengan kita. Mereka bersedih kerana mereka inginkan kebaikan-kebaikan daripada kita. Maka demikianlah, tidak ada kelahiran yang paling mulia adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kesedihan yang paling menyedihkan adalah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang meraihkan hari ulang tahun Ustaz. Tidak pernah Ustaz meminta sebenarnya untuk disambut sedemikian rupa. Dan Ustaz ucap terima kasih banyak-banyak kepada Haji Razak, Haji Abdul Razak, yang sentiasa bersama dengan madrasah kita dan juga yang banyak membantu Ustaz dan juga membantu pelajar-pelajar dan juga mengadakan menganjurkan
majlis yang seumpama ini. Dan Ustaz juga merasa gembira melihat pelajar-pelajar dan para jamaah sekalian yang sentiasa bersama dengan Ustaz dalam kuliah-kuliah, sama ada kuliah itu di madrasah ataupun di masjid-masjid ataupun di surau-surau, dan sekarang ini di kuliah-kuliah online. Walaupun dalam keadaan demikian, sebenarnya orang yang duduk di dalam keadaan berilmu ataupun duduk dalam keadaan majlis ilmu ataupun berdampingan dengan ahli ilmu, mereka semuanya itu duduk dalam keadaan hati mereka disatu-satukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada permusuhan antara ahli ilmi, tidak ada permusuhan di antara guru dengan pelajar, pelajar dengan guru. Dan sepanjang Ustaz menjadi mudir di sini, mungkin ada pelajar-pelajar yang pernah dimarahi. Mungkin ada pelajar-pelajar yang kadang-kadang diperintahkan buat begini, buat begitu. Dan kadang-kadang ada pelajar yang mungkin dihukum. Dan mungkin yang merasa dalam hati tidak puas hati dan seumpamanya. Tapi begitulah tabiat sebenarnya. Apa yang dirasakan oleh pelajar, Ustaz pernah merasai. Kerana dahulu Ustaz seorang pelajar, belajar di pondok, dan sekarang ini pun masih lagi belajar. Tidak pernah kita merasakan bahawa kita sudah berhenti belajar, tidak. Tapi masih lagi belajar. Maka kata-kata yang mungkin kita marah ataupun kita tegur, walaupun kelihatan mungkin pelajar tengok Ustaz macam benar-benar marah, tetapi mungkin pelajar perasan tidak perasan. Kalau Ustaz marah pun besok Ustaz panggil dia macam biasa sahaja. Dan rasa-rasa Ustaz tidak pernah menyisihkan pelajar. Tidak suka pelajar ni, lepas tu tak percaya, rasa tidak ada begitu. Jadi fahamilah wahai pelajar sekalian, tidak pernah di dalam hati ini membenci pelajar. Tidak pernah dalam hati ini maknanya merasakan bahawa pelajar ini memberi masalah, tidak. Walaupun ada masalah, tetapi itulah kita perlu memahami kehidupan kita. Kita memang tidak lepas daripada kesalahan. Dan dalam waktu yang sama kita kena tahu kesalahan itu tidak boleh dibiarkan. Maka oleh itu kena guru menegurnya. Apabila mendapati pelajar yang gagal, yang gagalnya kita tidak meletakkan kepada pelajar 100%. Kita letak diri kita sebagai guru juga gagal. Zahir kita marah dia, kenapalah tidak buat kerja, kenapa begini-begini. Tetapi di dalam hati kita letak yang bersalahnya kita. Yang bersalahnya kita. Ketika mana Nabi SAW rasa nak marah kepada tentera Uhud. Kerana Rasulullah SAW kata kepada tentera Uhud, bahagian pemanah jangan turun daripada bukit. Tapi akhirnya tentera pemanah itu turun juga. Akhirnya tentera kufar ketika itu diketuai oleh Sayyidina Khalid Al-Walid dengan Ikrimah ibnu Abu Jahal. Kedua-dua ini akhirnya beriman, menjadi panglima perang. Tapi masa itu dia tidak beriman. Maka menyebabkan tentera Islam tidak dapat kemenangan sebagaimana tentera Badar. Sebagaimana peperangan Badar. Hakikatnya tetap menang Islam. Maka habis peperangan, Rasulullah kata rasa nak marah kepada sahabat. Tetapi Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, berlembut-lembut mereka, nasihatilah mereka dan minta ampunlah bagi pihak mereka. Maka di sini pengajaran. Maknanya siapa yang diperintahkan minta ampun? Rasulullah. Kerana Rasulullah seorang guru, seorang pendidik, seorang yang mentarbiyah orang. Namun kepada para pelajar, ustaz ini sebenarnya bukanlah murabbi.
tidak layak menjadi seorang murabbi, tidak sampai tahapnya, apatah lagi menjadi mursyid. Namun tetap merasakan bahawa masih lagi seorang pelajar. Hanya memikirkan bagaimana ingin membawa kebaikan, bagaimana ingin melihat semua pelajar berjaya, dan orang yang mengambil ilmu daripada kita agar mereka dapat mengamalkannya, walaupun mungkin ataupun memang benar yang menyampaikan ini kadang-kadang tidak mampu beramal. Namun di dalam hati, kalau kita tak mampu jadi baik, kita harap orang mengikuti kita agar Allah memilih mereka menjadi baik. Melalui mereka lah kita dipilih juga menjadi orang yang baik. Maka di sini sedikit Ustaz nak beritahu penubuhan madrasah ini. Satu ketika, untuk pengetahuan, tapak madrasah itu rumah kayu sahaja. Rumah kayu itu besarnya lebih kurang besar rumah Ustaz. Bermakna rumah tu kecil lah. Sampai sekarang rumah Ustaz kecil saja. Lebih kurang rumah dia besar begitu saja, rumah kayu. Maka diceritakan bahawa pada satu malam Ustaz bermimpi. Daripada rumah yang Ustaz duduk sekarang ini, Ustaz turun tangga, naik tangga rumah sebelah. Rumah sebelah itu adalah tapak madrasah, rumah kayu. Maka kita pun masuk dalam rumah tadi. Bila masuk dalam rumah tadi, rumah itu rumah kayu yang kecil. Tetapi bila masuk dalam saja, luasnya macam Masjidil Haram. Rumah dalam tu sangat luas. Padahal bentuk bangunan luar tu kecil saja. Bila kita masuk saja dalam, jalan beberapa langkah, luas. Maka terus berjalan. Entah macam mana dalam mimpi tersebut, bila berjalan, ada dua golongan yang mengikuti kita. Maka dipaling ke belakang. Satu kumpulan anak-anak muda, semua berpakaian serba putih. Dan berpaling belah satu lagi, paling belah kanan, semua pakaian anak-anak muda yang berpakaian serba putih. Paling belah kiri, orang yang peringkat dewasa, memakai baju Melayu kain pelekat, beramai-ramai pergi ke hadapan. Di dalam mimpi tersebut adalah ketika itu Ustaz berjalan di hadapan, walaupun tidak ada ucapan patah satu perkataan pun ketika itu, maknanya hanya berjalan saja. Tetapi dalam mimpi itu kita tahu bahawa kita akan menjadi imam sembahyang. Dan berjalan kedua itu adalah untuk sembahyang. Untuk sembahyang saja. Luas. Luas itu gambaran luasnya seperti Masjidil Haram. Lalu luas ketika itu. Dan orang tidak ramai, semakin depan, jalan ke depan, paling ke belakang, kau ramai. Kau semakin ramai. Akhirnya terkejut daripada mimpi. Entah macam mana, tak tahu lagi maksud apa. Tidak tahu maksud apa. Dan rumah itu tetap rumah kayu. Dan sehinggalah kita membuka kelas fardu ain, bermula daripada kelas Iqra, belajar budak-budak kampung. Belajar Iqra, kemudian selepas pada itu buka kelas fardu ain. Alhamdulillah, Haji Abdul Razak kita ini daripada awal lagi sudah bersama dengan Ustaz. Boleh katakan beliau adalah orang yang paling lama, yang paling lama berada di di kelas itu. Sampai sekarang beliau masih ada kekal. Yang lain masih lagi mengikut jauh-jauh begitu. Kemudian selepas daripada itu, terfikirlah kita bangunan itu ingin dijual, ingin dibeli oleh satu orang. Sedangkan di bangunan rumah kayu itu kita ada kelas fardu ain budak-budak dan juga kelas fardu ain dewasa. Datang dia kata, Ustaz, saya nak beli rumah ini dan tanah ini. Kalau saya beli, Ustaz kena keluar daripada rumah ini. Jadi
dia ini mau beli, dia tidak tahu tuan rumah itu ialah pak saudara kita. Tapi betul dia pergi rumah pak saudara. Dia pergi rumah pak saudara, kemudian pak saudara pun datang. Bila pak saudara datang, dia kata isterinya mau saudara kita, tapi dia panggil ustaz. Ni Ustaz Kamal ni nak bagi tahu ni rumah ni kita nak jual dengan tanah-tanah. Jadi sementara nak jual pada orang lain, nak tanya dulu ni sebab dah sewa rumah, nak beli ke tambah beli? Tanya harga berapa? Harga dia 60,000. Nak kita kata. Nak beli kata. Dah kalau nak beli tak apalah dia kata. Dia pun balik. Perbualan itu didengari oleh isteri. Orang rumah dengar. Rumah pun kata, mai mana duit nak beli 60,000? Mana ada duit? Entah macam mana terkeluar saja. Tak ada rasa fikir-fikir nak beli. Tak ada, terus kata nak beli. Selepas daripada itu, kita pun beritahu kepada seorang macam mana ni. Orang nak beli dah, kita ada kelas ni macam mana nak jaga. Bagi tahu satu orang, orang pun bagi tahu dah, akhirnya dapatlah. Tak sampai 1 bulan, kutipan itu mencecah 80 lebih, hampir 100,000. Terus kita bayar cash, dan lebih 20,000. Bincang ketika itu nak buat macam mana, ustaz nak macam mana. Kita kata nak rombak begini. Dalam mesyuarat itu ada arkitek seorang. Arkitek itu salah faham. Salah faham. Dapat 80, beli itu dalam 20, 60 baki 20. Dia ingat 200. Ingat 200,000 baki. Dia pun buat pelan. Akhirnya jadi bangunan yang seumpama itu. Jadi bangunan. Jadi setelah jadi bangunan ini, sehinggalah dibukanya madrasah, teringatlah kita, alhamdulillah, hari ini ada 2 golongan. Satu golongan yang memakai pakaian putih, rupa-rupanya itu adalah pelajar-pelajar pondok. Satu golongan orang-orang kampung yang berjalan, itulah para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian. Datang satu orang bernama Syekh Ibrahim. Apa yang ustaz inginkan pada madrasah ini? Ustaz kata madrasah ini ustaz inginkan ulama-ulama datang ke sini. Ternyata alhamdulillah ramai ulama-ulama datang. Sekarang ni ulama tak boleh datang sebab masalah yang melanda dunia hari ini. Maka alhamdulillah kita ini nak beritahu kepada semua pelajar, ustaz bukanlah orang yang alim sebenarnya. Tidak alim. Ustaz belajar dengan guru yang alim. Tuan Guru Haji Abdullah alim orangnya. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani alim orangnya. Tetapi sekadar ini saja yang Allah Ta'ala bagi, hanya dalam hati niat. Apa yang Allah Ta'ala bagi ini mau menyumbang. Nak menyumbang harta, tidak ada harta. Pelajar pun tahu ustaz tidak ada harta. Kalau ada pun kereta pun tak banyak. Lebih kurang dalam 7 buah dia. Kereta pun kereta labi gitulah. Maka tidak ada harta pun nak menyumbang. Biarlah Allah Ta'ala beri ilmu, sekadar ini ada menyumbang ilmu lah. Sekadar yang ada sahaja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberi ilmu kecuali sedikit sahaja. Jadi dengan sedikit inilah kita cuba buat setakat mana yang kita mampu menyampaikan ilmu. Sehinggalah diringkaskan cerita. Cerita ni panjang sebenarnya. Dia kena tapi diringkaskan cerita. Satu ketika ustaz pernah pergi ke Yaman. Bila ustaz pergi ke Yaman, dah beberapa kali, tapi ustaz lupalah kali yang keberapa pergi ke Yaman itu. Tak macam mana, kalau tidak silap masa ketika itu Al-Fadhi Ustaz Muhammad ada di Yaman. Beliau masih lagi belajar di Yaman. Beliau sambut ustaz, kemudian ada pertemuan dengan Allamah Habib Umar, dan ustaz betul dijumpakan dengan Allamah Habib Umar di dalam pejabat Habib Umar. Maka di dalam pejabat itulah ustaz bagi tahu, Habib, saya ini ada masalah. Masalahnya adalah saya ini telah terjun ke bidang dakwah. Dalam waktu yang sama saya tidak ada ilmu. Maka mana boleh terjun bidang dakwah dalam keadaan tidak ada ilmu. Jadi kesian masyarakat tak dapat ilmu.
Maka dalam waktu yang sama saya ada madrasah. Saya ada madrasah, tapi oleh kerana saya mahu ilmu, saya nak tinggalkan, nak datang ke sini dengan keluarga. Maka Habib pun bertanya, kalau kamu tinggalkan madrasah kamu datang ke sini, madrasah kamu macam mana? Maka Ustaz kata madrasah itu akan ditutup. Ditutup. Tidak ada pengganti ke? Habib bertanya, tidak ada pengganti ke? Ustaz kata tidak ada pengganti. Kalau begitu Habib tidak benarkan, tidak boleh datang ke sini, iaitu ke Tarim. Dan kamu sudah berdakwah, kamu tinggalkan, tidak ada pengganti ke? Katanya tidak ada. Kalau tidak ada, Habib tidak benarkan. Akhirnya sehinggalah Habib bagi tahu, kalau nak datang itu datanglah masa-masa sekarang, ketika selalulah datang ke sini, tapi jangan duduk di sini. Sehinggalah ada pengganti. Jadi sebenarnya bila kita baca kitab, ilmu ni tak puas, kena cari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang paling penting insya-Allah bawa ilmu kepada jalan Allah. Supaya memberi manfaat pada diri kita, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau tadi kata ucapan tadi, guru bagaikan lilin pelita, maknanya menerangi orang lain, membakar diri. Kita tak nak bakar diri. Maknanya guru membakar diri, memudaratkan diri. Orang lain dia cerah dia, tidak mahu begitu. Jadi dikatakan bahawa insya-Allah yang paling penting bawalah ilmu pada masyarakat. Alhamdulillah, kepada masyarakat di luar jangan bimbang. Ustaz ada pembantu ramai. InsyaAllah satu hari nanti semua pelajar akan jadi ulama, insyaAllah. Ulama ini bukan ulama su', bukan. InsyaAllah menjadi ulama hasanah. Ulama yang benar-benar takut kepada Allah, berdakwah semata-mata kerana Allah. Dan tidak ada tujuan lain. Tujuan lain adalah membawa manusia biar mereka kenal Allah dan mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ilmu tidak sempurna. Ilmu itu bukan hanya bercakap, berceramah, ada ilmu, tidak. Ilmu itu hendaklah dihiasi dengan akhlak. Kalaulah tidak dihiasi dengan akhlak, tidak ada manfaat ilmu. Akhlak, adab bagaikan gandum, ilmu bagaikan garam sahaja. Dan ilmu mesti kena amal. Kalau tidak amal, sia-sia juga ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tidak beramal seperti pokok tidak ada buah. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila steering. Tahu tak? As-sayyarah bila steering. Ilmu tidak beramal seperti kereta tak ada steering. Nak guna mana? Begitu gambarannya. InsyaAllah biar memberi manfaat. Jangan tinggal kita duduk dalam golongan yang Allah beri kita duduk dalam ilmu. Masalah duduk ilmu, duduk dalam belajar. Masalah faham tidak faham itu milik Allah. Seorang guru dia tidak mesti, pelajar mesti faham. Faham itu bukan kita yang bagi. Guru mana boleh bagi faham, Allah yang bagi faham. Allah yang membagi faham. Jadi agak panjang sikit Ustaz cakap ini. Jadi pesanan Ustaz ini kepada pelajar, belajarlah bersungguh-sungguh dan niat mesti benar. Dalam waktu yang sama dapatkan ilmu dengan 4. Dapatkan ilmu dengan taat, dengan adab, dengan khidmat, dengan mahabbah. 4 ini mendatangkan ilmu kita. Kemudian jangan lupa doakan Ustaz. Sebagaimana Imam Ahmad kata dia tak pernah lupa doa kepada Imam Asy-Syafi'i. Kerana Ustaz juga perlu doa kepada pelajar, dan Ustaz juga akan doakan pelajar, dan doa juga semuanya kepada para jemaah. InsyaAllah untuk pengetahuan, kalau Ustaz tinggal sekejap, belajar bersungguh-sungguh, nanti Ustaz akan balik kembali. InsyaAllah kita sama-sama berganding bahu memimpin masyarakat pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita golongan zahirina 'alal haq, duduk di atas kebenaran. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan.
Terima kasih sekali lagi kepada pelajar-pelajar, kepada Haji Abdul Razak dan juga kepada para jamaah sekalian. Minta maaf belaka sepanjang Ustaz mengenali Ustaz. Kalau ada salah silap, tak puas hati, jangan simpan dalam hati. Simpan dalam peti sejuk, biar dia jadi sejuk. Jadi sekadar itu saja. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.